Saya terlupa tanda bulan lepas. Muka surat 78 bawah sekali ya. Saya tanda tapi silap hari bulan. Maknanya hari ni 79 lah. Saya tanda 2/8 2/9 katanya. Baik. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وكتابته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita masih lagi dalam bab bahaya menangguhkan ketaatan. Pada halaman 79 dimulakan dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha." Ahli syurga tidak akan merasa kesal sama sekali, melainkan terhadap masa-masa yang berlalu yang padanya mereka tiada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ahli syurga ni dia takkan rasa menyesal. Cuma dia akan rasa kesal ketika masa-masa tertentu, masa-masa yang terluang, ada ruang masa tu dia tak sebut nama-nama Allah, dia tak ingat Allah pada Allah Subhanahu wa taala, dia tak zikrillah. Lam yadhkurullaha fiha. Mereka tidak zikir kepada Allah. Tak baca Quran ke, tak baca tak dengar kuliah ke. Zikir ni maknanya apa sahaja yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu zikirlah. Majlis ilmu pada malam ini pun adalah zikirlah, zikrillah. Orang yang ahli syurga ni dia rasa menyesal masa-masa yang terluang itu, iaitu setelah mereka melihat kerugian darjat dan kenikmatan yang disebabkan oleh kelalaian pada masa-masa yang lapang, yang terluput tanpa amal soleh. Allah, rasa menyesal masa hidup kat dunia dulu, banyak masa terbuang begitu saja, tak diisikan dengan zikrillah. Ni ahli syurga ni. Adapun orang yang menghabiskan masa sihat dan masa lapang dengan mengerjakan berbagai-bagai maksiat terhadap Allah Ta'ala serta menimbulkan kemurkaannya, maka ia bukan lagi terpedaya, malah merugi dan terkutuk. Sebab orang yang terpedaya itu ialah orang yang menghabiskan masanya pada perkara-perkara yang sia-sia dan perbuatan yang harus. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ila Allah Ta'ala min al-mu'min ad-da'if wa fi kulli khair." Al-mu'minul qawi, orang beriman yang kuat. Orang beriman yang kuat, khairun, adalah sangat baik, wa ahabbu ila Allah, dan Allah sangat kasih kepada orang beriman yang kuat, yang cergas, yang sihat. Minal mu'minin wal mu'min ad-da'if, daripada orang beriman yang lemah, da'if. Tengok gaya tu macam cengeng sangat, misik taring kan. Tengok macam cengeng sangat-sangat, tapi kalah dengan cuaca, kalau nak melangkah kaki ke masjid. Tapi kalau jogging 10 round pusing taman Tasik Kemunting, kan? Kayuh basikal 100 km. Mo hebat, kan? Tadi saya sembang dengan kawan saya, dia kata baru ni saya tak dapat join Ustaz lah, pasal grup tu dia bawa 200 km Ustaz. Kayu basikal 200 km. Ui mo. 200 km. Jauh tu. Nak sampai Kuala Lumpur dah. Kayu basikal. Saya kayu 15 km pun mengah. 15 km saya kayu pun mengah. Kan? Ui mo. Tapi
masjid ni tak sampai 1 kilometer, tak larat. Tak payah kayu lah, langkah aja. Maknanya ini al-mu'minud da'if. Ini orang beriman yang lemah. Orang beriman yang lemah. Qada ni dia ada mu'allaq, ada mubram. Ni mengaji bab tauhid pula ni. Qada ni dia ada mu'allaq, dia ada mubram. Ada qada dan qadar mu'allaq ni dia tergantung, boleh berubah. Ada qada dan qadar mubram, dia tak boleh ubah, dia tetap dah. Usaha macam mana pun takkan berubah. Contoh, ajal, maut, rezeki, kan, keturunan, bangsa, dia tak boleh ubah dah, mubram. Jantina, Allah jadikan qada Allah, kita ni lelaki, lahir kat dunia, dia tetap akan jadi lelaki, dia tak akan jadi perempuan. Mubram, putus. Tak boleh nak tukar jadi perempuan, yang perempuan tak boleh tukar jadi lelaki. Lagi lain, kita pun kahwin, nikah dengan isteri kita. Nikah, setahun lepas tu tengok isteri mengandung dah, alhamdulillah, doa setiap hari, doa sembahyang hajat pun semua, ya Allah, kurniakanlah kami seorang anak yang soleh, yang berbangsa Inggeris. Dia nak anak dia orang putih, Mak Saleh. Dia Banjar, bini dia Jawa, mana mahu jadi orang putih? Itu qada dan qadar Allah, tak mahunya, putus. Mubram ni dia tak boleh ubah. Ada qada dan qadar mu'allaq. Mu'allaq ni kita serah pada Allah. Boleh jadi Allah dah tetap dah, rezeki kita, mati kita Allah tetap dah, tapi kita kena usaha. Jadi sebab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia ada satu lagi nama dia ikhtiyari, dia kena usaha. Baik. Okey, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, mengharapkan keampunan tanpa amal. Ni orang nak minta ampun ni, ya Allah, abang angkatlah wabak, ya Allah, kami tak tahan sangat, ya Allah, dah 600 dah, ya Allah, tapi tak beramai pun. Kuliah tak lari sembahyang, hidak apa, hidak doa aja. Ni tajuk tu. Adapun mengharapkan keampunan dan mencita-citakan masuk syurga tanpa usaha dan amal, seperti menunaikan segala suruhan, suka mengerjakan kebajikan di samping meninggalkan segala larangan, serta menjauhi pekerjaan jahat, adalah seperkara bodoh dan keliru. Bodoh, kata pengarang ni, orang ni orang bodoh. Jika anda berdosa tetapi tidak segera bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, malah anda mengharapkan pula agar Allah mengampunkanmu. Kemudian anda malas pula beramal soleh, sentiasa sibuk dengan urusan dunia sepanjang masa. Lalu anda bercita-cita bahawa Allah Ta'ala akan memuliakanmu dan mengangkat darjatmu di dalam syurga bersama-sama orang-orang yang berbuat amal soleh. Maka nyatalah bahawa anda adalah seorang yang berangan-angan kosong, terpedaya, bodoh dan gila. Mengapa? Sebab Allah telah berfirman, duk saja, kemudian berangan nak masuk syurga. Takat berangan nak masuk syurga, David Arumuga pun nak masuk syurga. Ku nantimu di pintu syurga. Takkanlah kita macam dia. Mana amal kita? Mana bekalan kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Biar kita ada beza kita dengan orang tak beriman. Orang ni semuanya bodoh dan gila, kata pengarang. Berdasarkan firman Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu
wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, surah An-Najm ayat 21. Dan kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Dia membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang dikerjakannya, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebajikan. Depan saya ni majoritinya orang 50 ke atas. Orang 50 ke atas ni biasanya pukul 3, pukul 4 dia bangun. Masa apa dia bangun? Allah sayang kat kita sebenarnya. Pukul 3, pukul 4 mesti bangun. Allah perintahkan malaikat tolong kejut. Kejut. Kita pun bangun. Bangun pergi bilik ayah kencing. Lepas tu masuk balik bilik, sambung balik tidur. Allah suruh malaikat kejut, suruh kita bangun untuk buat tahajud. Tapi kita sambung tidur balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kita mulakan dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita solat maghrib berjamaah, dan seterusnya dapat kita bertemu lagi untuk sambungan muzakarah kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Saya terlupa tanda bulan lepas. Muka surat 78 bawah sekali ya. Saya tanda tapi silap hari bulan. Maknanya hari ni 79 lah. Saya tanda 2 bulan 8, 2 bulan 9 katanya. Baik. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وكتابته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita masih lagi dalam bab bahaya menangguhkan ketaatan
Pada halaman 79 dimulakan dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha." Ahli syurga tidak akan merasa kesal sama sekali, melainkan terhadap masa-masa yang berlalu yang padanya mereka tiada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ahli syurga ni dia takkan rasa menyesal. Cuma dia akan rasa kesal ketika masa-masa tertentu, masa-masa yang terluang, ada ruang masa tu dia tak sebut nama-nama Allah, dia tak ingat Allah pada Allah Subhanahu wa taala, dia tak zikrillah. Lam yadhkurullaha fiha. Mereka tidak zikir kepada Allah. Tak baca Quran ke, tak baca tak dengar kuliah ke. Zikir ni maknanya apa sahaja yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu zikirlah. Majlis ilmu pada malam ini pun adalah zikirlah, zikrillah. Orang yang ahli syurga ni dia rasa menyesal masa-masa yang terluang itu, iaitu setelah mereka melihat kerugian darjat dan kenikmatan yang disebabkan oleh kelalaian pada masa-masa yang lapang, yang terluput tanpa amal soleh. Allah, rasa menyesal masa hidup kat dunia dulu, banyak masa terbuang begitu saja, tak diisikan dengan zikrillah. Ni ahli syurga ni. Adapun orang yang menghabiskan masa sihat dan masa lapang dengan mengerjakan berbagai-bagai maksiat terhadap Allah Ta'ala serta menimbulkan kemurkaannya, maka ia bukan lagi terpedaya, malah merugi dan terkutuk. Sebab orang yang terpedaya itu ialah orang yang menghabiskan masanya pada perkara-perkara yang sia-sia dan perbuatan yang harus. Kalau orang yang masuk syurga tu pun rasa menyesal, apatah lagi orang yang ahli maksiat, lagilah rasa menyesal di atas perbuatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terpedaya itu dimaksudkan juga dengan seseorang yang tidak dapat mengecap nikmat sihat dan masa lapang. Masa sihat sebelum kita sakit. Masa sihat ni nak beramal seronok, macam-macam boleh buat. Nak solat sempurna kan, senang. Kalau dah berusia ni, sakit macam-macam. Nak semayang macam mana orang lain pun susah. Lutut pun dah longgar. Jadi serba kekurangan berbanding dengan orang yang sihat. Begitu juga dengan tertipu dengan masa lapang. Masa lapang tak ada sibuk sangat, senang. Patutnya datang ke rumah Allah, nak dengar kuliah. Bila dah sibuk dengan tugasan, macam-macam lah alasan. Sibuk lah, mesyuarat lah, bisnes sana, bisnes sini. Sebab Nabi kata nak beramal sihat sebelum sakit, lapang ketika sibuk. Kerana sepanjang masa ia ditimpa bala, seperti sakit, tidak berdaya upaya, ataupun terlampau banyak urusan. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah dinasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ni dia sepupu Nabi. Abbas bapa saudara Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia ni usia dia muda bila bersama dengan Nabi. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, dia baru berusia 3 tahun. Ketika Nabi wafat, usianya baru 13 tahun. Baru tingkatan 1. Dia muda sangat usianya bersama dengan Nabi. Tetapi Nabi sentiasa nasihat kepada Ibnu Abbas. Nabi pesan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas,
kamu kena sentiasa pelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau pelihara Allah, Allah pelihara kamu. Kemudian Nabi ulang lagi, peliharalah Allah ketika mana kamu senang. Allah akan pelihara kamu ketika mana kamu susah. Para ulama muhaddisin mentafsirkan maksud pelihara Allah itu maknanya menunaikan hak Allah. Apa saja yang Allah perintahkan ke atas kita, kita kena laksanakan. Itu maksudnya pelihara Allah. Nabi pesan pelihara Allah ketika masa senang. Orang yang sentiasa ingat kepada Allah, laksanakan perintah Allah ketika mana dia senang, tiba-tiba datangnya masa susah, Allah akan pelihara dia. Allah akan pelihara dia. Tapi manusia ini, waktu senang dia lupa pada Allah. Waktu susah baru dia ingat pada Allah. Masa PKP dulu takut kepada Allah. Bila dah senang PKP, lupa pada Allah. Sekarang takut balik lah. Pasal zon kita ni ke zon berbahaya ni. Itu sebab saya hantar WhatsApp tadi. Ada ke tak ada kuliah malam ni? Kata ada. Ada pun berhati-hati juga. Itu yang kita sentiasa mentaati perintah Allah. Sentiasa datang berjamaah pun kita rasa susah. Kan? Kata Allah, sekiranya kita semasa kita sihat, rasa senang, kita ingat kepada Allah, ketika kita susah, Allah akan pelihara kita. Allah akan pelihara kita. Jangan susah hati, insya-Allah. Bukan kita jaga kita, Allah jaga kita. Slogan hari ini, kita jaga kita. Tak ada mahunya kita jaga kita. Yang jaga kita Allah. Allah jaga kita. Macam mana Allah jaga kita? Kita jaga Allah dulu. Bila kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kita jaga kita tak mahu. Yang jaga kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga kita, tak. 671. Kita jaga kita. Hari ni 400 lebih. Kan? Kemarin 460 lebih. Kan? Jadi kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah bulat-bulat tak boleh, kena usaha. Sehingga kerananya ia tidak mungkin mengerjakan amal soleh pasal dah sibuk sangat. Dah sibuk sangat, dah sakit, kan? Macam-macam penyakit menimpa. Sebagaimana yang dikerjakan orang sihat dan orang yang menghabiskan masa lapangnya untuk beramal. Tengok orang pergi ke masjid, dah cemburu. Kita terlantar atas katil. Tengok orang solat berjamaah selesa, sempurna. Kita solat atas kursi. Kalau dia daripada dulu memang solat berjamaah, tak pernah tinggal, dah hujung-hujung usia ni baru tak larat, tahan dia juga. Kan? Baru nak bertaubat, tiba-tiba baru boleh boleh solat berjamaah di masjid surau. Sebelum ni tak pernah pun. Tapi datang masjid surau dalam keadaan dah tak larat dah. Susah. Cuba anda renungkan firman Allah Ta'ala berikut. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Surah An-Nisa ayat 95. Allah mengutamakan orang-orang yang berjuang ke atas orang-orang yang duduk dengan memberi pahala yang berlipat ganda. Orang yang berjuang tu lagi besar pahalanya berbanding dengan orang yang duduk saja. Duduk saja. Berjuang ni macam mana juang? Berjuang bahasa Arab mana jihad. Jihad ni bukan ada qital semata-mata. Qital ni makna perang. Bukan berperang semata-mata. Berjuang ni berjihad, bermujahadah. Macam kita datang baca ilmu ni berjihad ni. Berjihad, bermujahadah, berjuang melawan hawa nafsu. Tak senang nak mari kuliah malam ni. Hui mak. Hari ni cuaca dah macam Cameron Highland. Daripada subuh sampai ke petang. Reduk aja.
Hujan sikit-sikit berhenti, gerimis, angin tiup, sejuknya. Kan? Duduk kat rumah sedap ni. Duduk kat rumah sedap ni, kena tom yam pula. Ui, tapi kita langgar semua ni. Kan? Kita mujahadah. Mujahadah ni orang yang berjuang, orang yang berjihad. Besar pahala ni. Itu sebab orang yang menuntut ilmu ni mati, dia mati syahid. Itu sebab Allah kata apa? Wa faddalallahu al-mujahidin. Kelebihan orang yang berjihad di sisi Allah itu alal qa'idin ajran azima, berbanding dengan orang yang duduk saja-saja. Tengok waktu berita hari ni berapa orang, kemarin 600, hari ni itu je kisah dia. Kan? Tidak lagi nak kisah nak pergi tambah ilmu ke, macam mana nak berhadapan dengan wabak ni, apa kata Allah, apa kata Nabi, apa pesan para alim ulama. Kan? Jadi Allah kata ajran azima, pahala diberikan kepadanya azim, maha besar, sangat besar pahala dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ila Allah ta'ala min al-mu'min ad-da'if wa fi kulli khair. Al-mu'minul qawi, orang beriman yang kuat. Orang beriman yang kuat, khairun, adalah sangat baik, wa ahabbu ila Allah, dan Allah sangat kasih kepada orang beriman yang kuat, yang cergas, yang sihat. Minal mu'minin wal mu'min ad-da'if, daripada orang beriman yang lemah, da'if. Tengok gaya tu macam cengeng sangat, misik taring. Kan? Tengok macam cengeng sangat-sangat. Tapi kalau dengan cuaca, kalau nak melangkah kaki ke masjid, tapi kalau jogging 10 round, pusing taman Tasik Kemunting. Kan? Kayuh basikal 100 km. Puimo, hebat. Kan? Tadi saya sembang dengan kawan saya, dia kata baru ni saya tak dapat join Ustaz lah. Pasal grup tu dia bawa 200 km Ustaz. Kayu basikal 200 km. Ui mo. 200 km. Jauh tu. Nak sampai Kuala Lumpur dah. Kayu basikal. Saya kayu 15 km pun mengah. 15 km saya kayu pun mengah. Kan? Ui mo. Tapi masjid ni tak sampai 1 km. Tak larat. Tak payah kayu lah. Langkah aja. Maknanya ini al-mu'minud da'if. Ini orang beriman yang lemah. Orang beriman yang lemah. Maka hendaklah anda pelihara segala perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepadamu, dan mintalah pertolongan Allah dalam melaksanakannya tanpa malas. Buat apa saja perkara itu boleh mendatangkan pahala, buat. Bukan susah nak buat pahala ni. Macam-macam boleh buat. Jika anda gagal oleh sesuatu sebab, maka terimalah yang demikian dengan berlapang dada, kerana ia telah ditakdirkan Allah, dan apa yang Allah kendaki pasti akan berlaku. Awas, jangan suka sebut jikalau, kerana yang demikian itu akan membuka jalan bagi gangguan syaitan. Kalau jangan kalau buat je. Syaitan dia memang bisik, alah, awal lagi, muda lagi, sihat lagi, banyak masa lagi. Sekarang ni tengah Covid, tengah naik ni, tunggu dah slow esok, kita pergilah masjid, tengoklah kuliah. Dah slow Covid esok, tak lagi masjid dah, pergi Aeon lah.
Waktu lapang pun susah nak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu susah lagi lah. Itu sebab kita dididik. Biarlah masa lapang ni kita banyak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pendapatku, pendapat pengarang kitab ni, jikalau itu biasanya disebutkan oleh orang malas yang tiada berupaya. Kalau aku ada duit, aku nak bagi kat tabung masjid. Selama ni tak ada duit ke? Kalau bagi je lah, bukan kira tunggu jatah kuasa minta. Nampak tabung ular je, tak kira lah berapa pun. Jadi orang yang kalau ni dia rugi lah. Sentiasa meluputkan amal kebajikan, padahal ia boleh mengerjakannya. Disebabkan oleh sikap tidak kuasa dan malas itu, ataupun ia suka bergantung atas daya upaya dan kekuatannya, atau atas usaha dan tipu dayanya, ia mengira bahawa ia akan terselamat kerana ia cekap dan pandai mengelakkan diri dari apa yang telah ditakdirkan Allah Ta'ala ke atas dirinya. Sabda baginda, la yughni hadarun min qadar. Tiada berguna menjaga diri dari apa yang ditakdiri. Kita tak tahu qadar Allah. Qadar, ketentuan Allah kita tak tahu. Qadar ini Qadar ini belum tentu berdasarkan qadar. Faham tak bahasa tu? Qadar belum tentu berdasarkan qadar. Qadar ni ketentuan, perancangan Allah. Qadar itu pelaksanaan. Selagi belum berlaku, nama dia qadar. Berlaku qadar. Berlaku qadar. Itu qadar dan qadar. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Orang beriman ni beriman kepada qadar baik dan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya qadar kita ni boleh jadi baik, boleh jadi tak baik bagi kita. Bagi Allah tetap baik. Kalau cikgu sekolah lah, kalau dia nak pergi mengajar esok, malam ni dia dah siap dah lesson plan dah, buku persediaan mengajar. Katalah esok saya nak masuk kelas, saya tulis lah esok pukul 8 saya nak masuk kelas tahun 6. Tajuk pendidikan Islam. Standard pembelajaran dia sekarang ni bahasa pelik-pelik ni. Pendidikan Islam tadi, tajuk pendidikan Islam. Subtajuk dia akidah. Tajuk kecil lagi rukun iman. Tajuk kecil lagi beriman kepada qada dan qadar. Kemudian isi pengajaran itu apa dia? Pengertian qada, pengertian qadar. Objektif memastikan murid ini memahami apakah itu qada. Kalau duduk masuk maktab lu, keluar maktab lu, masuk kelas, siap. Aku kelas ni 1 jam. Set induksi kata 5 minit. 5 minit pertama aku kena buat ni. 10 minit kedua, langkah pertama aku buat ni. Langkah kedua ni. Langkah ketiga ni. Penutup 10 minit. Cukup sejam. Tu kena tulis tu. Itu namanya qada, perancangan. Okey. Simpan. Faham? Esok pergi sekolah. Sampai turun-turun kereta, guru suruh panggil. Allah Ustaz, minta maaf Ustaz, saya terlupa. Tanya apa Ustaz? Cikgu, hari ni Ustaz tak payah datang sekolah. Ustaz kena pergi PPD, ada mesyuarat. Ya ke? Pergilah saya ke PPD. Apa yang saya rancang tadi jadi tak? Tak jadi. Yang jadi apa dah? PPD, bukan je kelas. Patutnya masuk kelas jam 6. Kena pergi PPD. Dua-dua ni namanya qadar. Qadarnya sama ada tahun 6 ataupun PPD. Kita sebagai pelaksana tahu dah apa nak berlaku? Tak tahu.
Kita hanya sekadar qada sahaja, kita hanya merancang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang. Allah adalah sebaik-baik perancang. Boleh jadi perancangan kita merancang, tulis lesson plan. Allah juga ada rancangan dia, qada dia. Allah tengok kita buat apa. Kan? Kalau kita tak buat lesson plan, maknanya kita telah tak ada persediaan untuk mengajar. Itulah salah dah. Salah dari segi etika sebagai guru. Kan? Baik. Qada ni dia ada mu'allaq, ada mubrab. Ni mengaji bab tauhid pula ni. Qada ni dia ada mu'allaq, dia ada mubrab. Ada qada dan qadar mu'allaq ni dia tergantung. Boleh berubah. Ada qada dan qadar mubrab. Dia tak boleh ubah dah. Dia tetap dah. Usaha macam mana pun takkan berubah. Contoh, ajal, maut, rezeki, kan? Keturunan, bangsa, dia tak boleh ubah dah. Mubrab. Jantina. Allah jadikan qada Allah, kita ni lelaki. Lahir kat dunia, dia tetap akan jadi lelaki. Dia tak akan jadi perempuan. Mubram, putus. Tak boleh nak tukar jadi perempuan. Yang perempuan tak boleh tukar jadi lelaki. Lagi lain, kita pun kahwin, nikah dengan isteri kita. Nikah, setahun lepas tu tengok isteri mengandung dah, alhamdulillah, doa tiap-tiap hari, doa sembahyang hajat pun semua, ya Allah, kurniakanlah kami seorang anak yang soleh, yang berbangsa Inggeris. Dia nak anak dia orang putih, Mak Saleh. Dia Banjar, bini dia Jawa. Mana mahu jadi orang putih? Itu qada dan qada Allah, tak mahunya. Putus. Mubram ni dia tak boleh ubah. Ada qada dan qadar mu'allaq. Mu'allaq ni kita serah pada Allah. Boleh jadi Allah dah tetap dah. Rezeki kita, mati kita, Allah tetap dah. Tapi kita kena usaha. Jadi sebab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia ada satu lagi nama dia ikhtiyari. Dia kena usaha. Rezeki kita, Allah tetaplah rezeki kita banyak mana. Kata Allah rezekikan untuk kita 1 juta. Sepanjang hidup kita 1 juta rezeki kita. Kita tahu tak? Haram tak tahu. Kita tahu. Tapi kita hidup susah. Hidup susah. Rumah pun menyewa, kereta pun mati tengah jalan. Tapi Allah tetapkan rezeki 1 juta. Dan dia dengar kata orang tua, rezeki setupak takkan jadi sejantar. Tak usahlah kamu usaha sangat-sangat. Dan memang keturunan kita keturunan susah. Tahu mana? Tahu mana rezeki kita setupak? Kita tak tahu. Rezeki ni hak milik Allah. Maka ikhtiar. Allah anugerahkan akal kepada kita. Ikhtiar. Usaha. Allah melihat apa yang hamba dia laksanakan. Apa hamba dia buat, Allah tengok. Oh, dia ni susah. Walaupun dia susah, tapi dia usaha. Aku dah tetap dah rezeki dia 1 juta. Aku bagi. Allah bagi ya. Boleh jadi Allah dah tetap 1 juta. Allah tengok kita malas, Allah sekat langsung 1 juta tu. Itulah qada dan qadar mu'allaq. Kita kena usaha. Kita tak tahu. Dan setiap gerak-geri kita itu ada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Nabi kata wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berlakunya COVID-19 yang terkini ni punya tinggi sampai 600 sampai 400. Pasal apa?
Pasal orang langgar SOP lah. Qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah Allah tetapkan begitu. Tetapi Allah nak lihat dulu ikhtiar hamba dia. Itu sebab Allah kata dalam Quran, zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlaku kefasadan, kerosakan di daratan dan di lautan kerana tangan-tangan manusia itu sendiri. Kerana manusia yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah kamu nak sangat wabak, aku bagilah. Itu. Sebagai orang beriman, kita kena usaha untuk elakkan daripada wabak tu. Apa dia cara dia? Patuhi SOP, tulis dalam buku kehadiran ke masjid. Tak nak tulis, malas tulis, scan ke My Sejahtera. Tadi saya lambat dah semayang baru scan. Esok ke? Kan? Kawasan bahaya ni. Apa bulan lepas dekat Cekak Jering kat kita tu 12 orang kena. 12 orang kena compound 1,000. 12,000. Tokey kedai kena 1,000. 13,000. Pasal apa? Pasal tak tulis nama. Polis ada. Remo tak pakai baju polis. Tak pakai baju biasa je. Masuk kedai tu dah ambil buku tu. Tutup pintu, tak boleh keluar. Kan? Tahan orang semua. Sebut nama seorang. Siapa nama tak sebut? Nama yang tak sebut tu mereka tak tulis. 1,000. 12,000. Esok kot pula kat masjid ni. Siapa tak tulis nama, dah kena bayar 1,000. Kalau malas tulis, bawa 1,000 siap-siap pergi masjid. Malas tulis, bawa 1,000 siap-siap. Tulis. Malas tulis, scan ni start. Esok ni. Tapi jangan susah hatilah. Ingat balik hadis tadi. Jaga Allah. Kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Itu kan? Macam mana Nabi nasihat kepada sepupu dia Ibnu Abbas, kita patuhi. Penuhi peliharalah hak Allah. Peliharalah Allah ketika mana kamu senang, Allah akan pelihara kamu ketika mana kamu susah. Tapi dalam banyak-banyak institusi, masjid yang paling ketat. Yang patuh SOP masjid lah. Budak-budak mana datang masjid sampai hari ni. Nak masuk kena ni, semayang kena penjarakan. Air kolah pun tak boleh guna. Jaga sungguh kita ni. Susah nak semayang Jumaat, susah. Kena pakai pas lagi. Sini pakai pas ya. Tempat saya susah. Susah tu. Taman saya tu hanya diperuntukkan 5 borang saja. Maknanya 5 orang je boleh pergi. Taman saya kecil. Taman saya ada 100 buah. 100 unit. Tolak orang kata adalah 60% tu orang Islam. 5 borang aja. Maknanya gila-gila lah. Saya pengerusi taman. Terpaksa buat ni lah. Ambil borang. Siapa nak pergi, ambil borang kat saya. Kan? Yang dah pergi minggu ni tak boleh lah pergi minggu depan lah. Giliran pada orang lain pula. Susah. Kan? Sampai orang fed up pergi masjid lah. Orang nak pergi masjid lah. Orang pergi surau lah ni. Pergi surau sedang masuk. 5 borang pun tak penuh. Mesti bagi balik 2 borang. Saya memang tiap-tiap minggu boleh pergi. Tapi saya jadi sekian lah. Nanti orang kata saya kroni pula. Saya pergi je, Ustaz 22. Maknanya saya punya tempat 22 lah. Nombor 22 kat depan tu. Saya pergi Selang Seli lah. Selang Seli lah. Yang keduanya, hari Jumaat ni
sering menerima jemputan khutbah surau-surau kan. Jadi selamatlah sikit. Tak payah si borang. Kalau borang minggu ni borang merah, minggu depan borang hijau, minggu satu lagi borang kuning, minggu satu lagi borang pink. Ada warna tak sama. Lagi kita aku ada borang apa? Hijau. Minggu ni warna kuning. Pening kepala. Pening kan, susah tu lah. Bila azan tu suci. Baik. Okey, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, mengharapkan keampunan tanpa amal. Ni orang nak minta ampun ni, ya Allah, angkatlah wabak ya Allah, kami tak tahan sangat ya Allah, dah 600 dah ya Allah. Tapi tak beramai pun. Kuliah tak lari sembahyang, ridak apa ridak. Doa aja. Ini tajuk tu. Adapun mengharapkan keampunan dan mencita-citakan masuk syurga tanpa usaha dan amal, seperti menunaikan segala suruhan, suka mengerjakan kebajikan di samping meninggalkan segala larangan, serta menjauhi pekerjaan jahat adalah seperkara bodoh dan keliru. Bodoh, kata pengarang ni, orang ni orang bodoh. Pepatah Arab kata, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamarin. Ilmu tak disertakan dengan amal seumpama pohon yang tidak berbuah. Adakah mereka ini jahil? Tak. Orang kita jahil ke? Tak tahu. Kan? Solat bukan tak solat, boleh baca Quran. Ada boleh baca Quran, tapi tidak mahu hadir ke rumah Allah, tak mahu berjamaah, tak mahu menuntut ilmu. Mereka ini, kata pepatah Arab, al-ilmu bila amalin, orang yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, kasyajarati, seumpama pohon bila samarin, seumpama pohon yang tidak berbuah. Macam orang tanam lalang. Mana ada orang tengok lalang, ternak lalang. Tengok lalang naik kat rumah, demah, panggil orang mesin. Kan? Tapi kalau pokok berbuah, walaupun pokok tu besar, gugurkan daun, semua kita sapu, tapi dia menghasilkan buah yang banyak, kita rasa sayang, kita rasa seronok. Tak ada buah pun kita boleh berteduh bawah pokok tu. Kan? Kata pengarang, orang yang macam ni bodoh. Yang demikian itu juga adalah tunduk kepada kemahuan syaitan yang terkutuk dan menerima kekeliruan dan tipu dayanya, kerana syaitan telah menjual yang jahat dalam rupa yang baik. Firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانِ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. An-Nisa 119-120. Barang siapa yang mengambil syaitan sebagai waliya, sebagai pelindungnya selain dari Allah, min dunillah, sebenarnya ia telah rugi kerugian yang nyata. Syaitan memberikan janji-janji dan angan-angan kosong kepada mereka, dan apa yang dijanjikan syaitan itu tiada lain melainkan tipuan belaka. Syaitan ni dia berselindung, kan? Dia nampak yang maksiat tu nampak baik, Memang benda-benda yang tak elok ni, yang dicegah oleh agama ni, memang kita rasa seronok yang bersifat sementara. Kemudian kita rasa masa kita berlalu begitu saja, terbuang. Macam drama tu, macam tengok drama pula ada siri, episod 1, episod 2, episod 3. Jangan mula.
Mula je episod tu, episod pertama, sedap lah. Syaitan dah tinggi tu. Tengah sedap-sedap tu, habis bersambung. Alamak, esok pula nak tunggu ni. Tak tahu cerita dia. Siap pula sekarang ni, episod akan datang. Dia buat scene-scene yang menarik. Dia tak sangka dia ni. Jahat betul mak dia ni. Apa nak jadi budak ni? Tunggu esok pukul 10. Tunggu pula syaitan. Episod kedua, apa tu juga kan? Kau sedap-sedap, Allah mak sambung pula. Esok apa dia? Alamak, esok ada kuliah habis lambat pula. Sepat tak? Anak kata, abah, kita punya Astro PVR boleh rekod, boleh tengok lepas kuliah, boleh tengok. Tak syak. Dia kena tengok masa prime time lah. Mana boleh tengok lepas ni, tak syak lah. Tunggu juga episod 3, 4, 5, 6. Hai, drama Melayu ni sekarang ni kepala koman 15 episod. 12 episod. 12 episod maknanya 2 minggu. 2 minggu tolak Jumaat, Sabtu, Ahad. Dia kalau Astro Ria tu Isnin sampai Khamis. Dia tak ada ulang-ulang dah. Yang mengulang-ulang ni Astro Osis. Ulang Astro Osis. Sebab rancangan agama ni ulang-ulang tu je. Pasal tak ada siapa nak tengok. Patutnya waktu pukul 10, pukul 11 tu banyak rancangan agama. Patutnya. Pasal orang dah balik masjid, orang dah balik surau. Ini rancangan agama pukul 6 petang, pukul 7, 7.30. Orang pakat pergi masjid lah. Siapa nak tengok? Kalau nak tengok rancangan agama, buka Al-Hijrah lah. Dia buka di Al-Hijrah, tak langsung nak tengok agama, hijrah. Maka rancangan lain tak adalah agama. Ada selection sekarang ni. Nak agama, pergi OSIS, pergi hijrah. Cerita dia, rancangan TV-TV lain tak ada langsung dah agama. Radio pun apa tu, nak agama, pergilah Radio Aikin. Lain, jangan harap. Radio Perak, pukul 1.30, ceramah. Pumpang ceramah. Lepas waktu Zuhur tu, kuliah. Rekod daripada mana-mana masjid surau. Habis kuliah, pukul 2, Hindustan. Memang Radio Perak setiap hari pukul 2 Hindustan. Tak percaya tengok esok. Hindustan. Maka kita sia-sia masa berlalu begitu saja. Jika anda berdosa tetapi tidak segera bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, malah anda mengharapkan pula agar Allah mengampunkanmu. Kemudian anda malas pula beramal soleh, sentiasa sibuk dengan urusan dunia sepanjang masa. Lalu anda bercita-cita bahawa Allah Ta'ala akan memuliakanmu dan mengangkat darjatmu di dalam syurga bersama-sama orang-orang yang berbuat amal soleh. Maka nyatalah bahawa anda adalah seorang yang berangan-angan kosong, terpedaya, bodoh dan gila. Mengapa? Sebab Allah telah berfirman. Duk saja. Kemudian berangan nak masuk syurga. Takat berangan nak masuk syurga, David Arumuga pun nak masuk syurga. Ku nantimu di pintu syurga. Takkanlah kita macam dia. Mana amal kita? Mana bekalan kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Biar kita ada beza kita dengan orang tak beriman. Orang ni semuanya bodoh dan gila, kata pengarang. Berdasarkan firman Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Surah An-Najm ayat 21. Dan kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi.
Dia membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang dikerjakannya, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebajikan. Peruntukkan masa kita, jangan biarkan masa itu berlalu begitu saja. Bangun pagi subuh, sebelum subuh dah bangun dah. Depan saya ni majoritinya orang 50 ke atas. Orang 50 ke atas ni biasanya pukul 3, pukul 4 dia bangun. Pasal apa dia bangun? Allah sayang kat kita sebenarnya. Pukul 3, pukul 4 mesti bangun. Allah perintahkan malaikat tolong kejut. Kita pun bangun. Bangun pergi bilik ayah kencing. Lepas tu masuk balik bilik, sama balik tidur. Allah suruh malaikat kejut, suruh kita bangun untuk buat tahajud. Tapi kita sama tidur balik. Saya pun umur 40 lebih ni. Pukul 4, pukul 3, 4 ni mesti bangun. Mesti bangunnya. Kan? Lewat-lewat pukul 5 mesti bangun. Mesti mana? Mesti rasa nak terkencing. Memanglah kita rasa nak terkencing pukul 3 ke 4 tu rasa nak terkencing. Itu asbab. Asbab nak terkencing tu bila kita kencing, kita basuh, kemudian kita ambillah wuduk. Patutnya kalau usia 50 ke atas ni, tahajud ni tiap-tiap hari. Bukannya sebulan sekali, bukan seminggu sekali. Tiap-tiap hari tahajud. 2 rakaat. Sebaiknya tambah lagi hajat ke, tasbih kok panjang sangat. Tasbih jenuh. Baru buat tasbih setengah jam pula. Kut dengkur waktu sujud pula, kan? Buat hak ringan-ringan je. Sementara kita raya rasi, kan? Buat tahajud 2 rakaat, lepas tu buat hajat 2 rakaat, buat witir. Witir 1 rakaat pun jadilah. Kalau larat buat 3 rakaat. Kalau rasa malas sangat pukul 3, bangun pukul 5. Habis tu masuk subuh. Lepas tu habis subuh, wirid. Lepas tu sementara sampai syuruk tu 10 minit syuruk, masuk isyraq, boleh solat isyraq. Solat isyraq. Ataupun kita boleh solat duha tu . Ada kaul mengatakan isyraq itu adalah awal duha. Ada kaul kata isyraq tu isyraq lah. Lepas isyraq 5 minit lebih kurang. Lepas tu ataupun 10 minit baru nak boleh duha. Tak apa dah kita buat duha je. Buat duha 2 rakaat. Al-Maksurat, bacalah Al-Maksurat. Al-Maksurat ni dalam berapa minit 10 minit boleh sampai 10 minit. Tadi saya daripada rumah nak sampai kemari habis Maksurat. Sambil drive tu macam Maksurat. Daripada rumah saya Simpang sampai dekat Taman Yayasan, habis Al-Maksurat. Surah lah dah, Kubra. Kubra panjangnya. Tak buat 3 panjang ke? Kan kita suka instant. Buat tipe-tipe je. Selawat 100 kali. Istighfar 100 kali. Jadi biar masa yang terisi, masa yang kosong, yang kita duduk saja tu, kita isi dengan zikrillah. Bawa kereta, bawa motor. Ni. Esok kita akan tengok macam ayat Quran tadi macam hadis tadi, pakat menyesal. Orang-orang tadi ahli syurga tadi menyesal. Kerana apa? Kerana masa-masa lapang itu tidak diisi dengan lam yazkurullaha fiha, tak diisikan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal kita walaupun sekecil-kecil amal sangat bernilai di sisi Allah
dan kita rasa bernilai untuk diri kita di hari akhirat esok. Kemudian sebelum tidur, kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu hitung diri kamu sebelum kamu dihitung di hadapan Allah. Muhasabah, koreksi diri. Tengok balik. Hari ni punya perjalanan hidup, banyak dosa ke banyak pahala? Daripada bangun tidur sampai nak tidur balik. Itu Sayyidina Umar pesan. Hari ni macam mana? Okey tak berbanding dengan semalam? Kalau sama je pun dah rugi, kata Nabi. Kalau hari ni dengan semalam sama je, dia dah jadi rugi. Dalam handset saya ada satu application, My Mutaba'ah. Setiap amalan kita ni kita tik daripada qiyamul lail sampai kita nak tidur. Tik. Berapa persen? Dia ada calculate dari situ. Macam ni dipantau oleh Tok Guru lah, pantau. Apa tindak tanduk kami akan dicek. Ada checklist ni, kita tanda. Bila kita tanda, Tok Guru baca. Dia boleh buat sekurang-kurangnya 5 rakaat. Tanda. Tak. Solat cukup tak jemaah 5 waktu? Tak jemaah. 3 waktu je. Jangan kata-kata tik. Kosong kan. Solat rawatib buat tak? Solat qabliyah ba'diyah. Qabliyah ba'diyah buat tak? Sekurang-kurangnya 12 rakaat. Subuh, sebelum subuh, sebelum zuhur, lepas zuhur. Buat 12 rakaat. Tik. Ada selawat tak 100 kali? Minima. Ada tak istighfar 100 kali? Minima. Ada duha tak? Duha minimum 4 rakaat. Quran baca tak? Sekurang-kurangnya 10 ayat. Setiap hari kena tik. Lagi sebelum tidur kena update lah. Kalau hijau selamatlah, tak hijau, kuning ke merah ke kena panggil. Mula-mula susah, lama kelamaan dia jadi biasa, rutin. Tak buat rasa tak sempurna. Pasal nak melahirkan amilin, 12 ribuan amilin. Baik. Tak sempat ni. Kita dah lajak ni. Kemudian Allah Ta'ala mensifatkan orang-orang yang berbuat baik dengan firman-Nya yang berikut. Tu kita sambung bulan depan lah. Mudah-mudahan okey lah. Mudah-mudahan tak ada apa. Harapan kita, sahabat-sahabat kita yang ada di Kenta, yang ada depan-depan ni, yang kena swab test tu negatif lah, tidaklah positif. Kalau positif tu bukan makna positif tu tak baik, boleh jadi Allah nak uji, Allah nak angkat darjat. Mudah-mudahan sihat. Apa ini baik, kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.